Alhamdulillah. Mohon izin pengetua dan penceramah untuk saya mulakan majlis kita pada pagi ini. Terima kasih. Silakan. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi ini, mohon kerjasama semua untuk mutekan atau tutup mikrofon Google Meet masing-masing demi kelancaran majlis kita pada pagi ini. Yang kedua, mohon untuk fokus dan jaga adab sepanjang majlis berlangsung. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi yang indah ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang diraihkan Tuan Syekh Yusuf bin Haji Ahmad, Pegawai Khas Agama kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, yang dihormati Tuan Syekh Imran bin Abu Bakar, Pengerusi Lembaga Pengelola Sekolah, serta ahli-ahli Jawatankuasa LPS, yang berusaha Ustaz Abdul Rahman bin Abidin, Pengetua SMA Nurul Islam, yang dihormati Encik Abdul Aziz bin Had, yang dipertua PIBG SMA Nurul Islam, serta ahli-ahli Jawatankuasa PIBG. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang diraihkan Tuan Syekh Yusuf bin Haji Ahmad, Pegawai Khas Agama kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, yang dihormati Tuan Syekh Imran bin Abu Bakar, Pengerusi Lembaga Pengelola Sekolah, serta ahli-ahli Jawatankuasa LPS, yang berusaha Ustaz Abdul Rahman bin Abidin, Pengetua SMA Nurul Islam, yang dihormati Encik Abdul Aziz bin Had, yang dipertua PIBG SMA Nurul Islam, serta ahli-ahli Jawatankuasa PIBG. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang diraihkan Tuan Syekh Yusuf bin Haji Ahmad ini, marilah sama-sama kita menghayati bacaan Al-Quran yang akan diperdengarkan oleh adik Khairul Najwan bin Khairuddin. Untuk pengetahuan semua, adik Khairul Najwan merupakan pemenang tempat pertama di dalam karnival pemantapan kurikulum pendidikan Islam daerah Kubang Pasu pada tahun ini. Dengan ini, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في
خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Nah, فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Yang tak ni yang telefon ni dia suruh bawa ni. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Majlis merakamkan jutaan terima kasih di atas bacaan Al-Quran sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan sesi ucapan ahluan yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Tuan Pengetua SMA Nurul Islam Ustaz Abdul Rahman bin Abidin. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertamanya terima kasih kepada Tuan Osman dan adik Khairul Najwan bin Khairuddin atas bacaan Al-Quran itu tadi. Yang berbahagia Tuan Syekh Yusof bin Haji Ahmad, pegawai khas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, yang dimuliakan Tuan Syekh Haji Imran bin Haji Bakar, pengurusi Lembaga Takbir SMA Nurul Islam, yang dihormati Tuan Haji Abdul Aziz, yang dipertua PIBG SMA Nurul Islam, yang berusaha ahli-ahli lembaga AJK, PIBG, penolong kanan, guru-guru, seterusnya para ibu bapa, jamaah Pondok Nurul Islam, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya, atas inayahnya dapat sama-sama kita berada pada pagi ini dalam sama-sama kita nak menjayakan yang diatur oleh pihak sekolah. Mudah-mudahan program pada pagi ini sentiasa dirahmati, diredai dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sebanyaknya kepada Tuan Syekh Yusof bin Haji Ahmad, pegawai khas agama kepada Yang Amat kerana sudi menerima lamaran kami untuk bersama-sama dalam program pada pagi ini. Kepada Allah kita panjatkan doa, mudah-mudahan hati Tuan Syekh mempermudahkan urusan Tuan Syekh dan memberikan ganjaran yang semaksimal mungkin. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian,
Tak terlewat untuk Ustaz mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Ma'al Hijrah 1433 Hijrah. Mudah-mudahan dengan roh hijrah ini dapat sama-sama kita mantapkan untuk menjadi orang-orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hebat dari segi ibadat kita kepada Allah, hebat dari segi tugas-tugas yang Allah bertanggungjawabkan untuk kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Betapa kalau kita melihat kepada sejarah bagaimana peristiwa hijrah, satu peristiwa yang besar, penuh strategi, penuh perancangan, yang menentukan masa depan Islam yang cukup hebat. Dan kita lihat bagaimana kenal yang Rasulullah lalui bersama para sahabat. Kita lihat bagaimana ujian yang cukup besar. Tapi kita tengok peristiwa hijrah ini, kejayaan peristiwa hijrah ini, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena menelusuri sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena faham sirah Nabi. Mudah-mudahan dapat kita contohi. Dan yang keduanya, kita dapat menghayati roh hijrah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz banyak panjangkan bicara. Akhir kata Ustaz nak ambil peluang untuk mengucapkan pertamanya terima kasih banyak-banyak kepada penceramah kita pada pagi ini, Tuan Syekh Yusof bin Haji Ahmad, atas kesudian untuk bersama dengan kita. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh ibu bapa waris, kepada seluruh pelajar-pelajar, kepada seluruh hadirin-hadirat yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada seluruh jawatan kuasa semua dan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program kita pada pagi ini. Didoakan mudah-mudahan Allah mempermudahkan kita. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama mendengar ceramah yang akan disampaikan dan dapat sama-sama kita ambil aktibar. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jazakallahu khairul jazak diucapkan kepada Tuan Pengetua di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Semoga segala aspirasi dan harapan yang telah dilontarkan tadi dapat disambut dengan sebaik-baiknya oleh kita semua. Hadirin sekalian, kini tibalah kita di kemuncak acara kita pada pagi ini, iaitu ceramah sempena Ma'al Hijrah 1443 Hijriah dengan tema Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti, yang akan dititipkan oleh tetamu jemputan istimewa kita pada pagi ini yang tidak asing lagi. Suaranya kerap berkumandang di corong radio Kedah FM dan senantiasa mewarnai pentas ceramah dan forum dengan pelbagai pengisian bermanfaat. Beliau yang dimaksudkan adalah Tuan Syekh Yusof bin Haji Ahmad yang kini merupakan pegawai khas agama kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Darul Aman. Tanpa melengahkan masa lagi, Majlis dengan sukacitanya memberikan ruang seluas-luasnya kepada Al-Fadhil Tuan Syekh Yusof bagi menyampaikan mutiara ilmu kepada kita semua. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Osman
bin Abdul Ghani selaku pengerusi majlis sambutan Ma'al Hijrah 1443 peringkat SMA Nurul Islam Ayak Hitam, SABK Nurul Islam Ayak Hitam, yang dikasihi, yang berusaha, Tuan Pengetua SABK Nurul Islam Ayak Hitam, 3, 4, 5 je kan. Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman Abidin, yang berbahagia Tuan Pengurusi Lembaga SABK SMA Ayak Hitam Nurul Islam, serta ahli-ahli Lembaga Tadbir SABK Nurul Islam Ayak Hitam, yang berbahagia Tuan Yang di-Pertua PIBG dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa SABK Nurul Islam Ayak Hitam, tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru penolong kanan, tuan-tuan guru-guru kanan, barisan, para asatizah guru-guru yang dikasihi, ibu-ibu, ayah-ayah, tak lupa warga Pondok Ayak Hitam, dan yang dicintai anak-anak pelajar, putera-puteri sekolah agama bantuan kerajaan Nurul Islam Ayak Hitam, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah, pagi yang bertuah ini bersejarah tuan-tuan sebenarnya bagi kita semua, kerana kita dapat bersama-sama di dalam medsos satu ruang medan ilmu yang begitu luas sebenarnya, begitu besar impaknya. Ya, sejarah kerana kita sambut Ma'al Hijrah luar biasa, tidak bersemuka ya. Kita tak berada dalam dewan sekolah, kita tak dapat menatap wajah-wajah yang sangat cinta kepada ilmu daripada warga sekolah. Kita tak dapat bertemu dengan anak-anak murid kita, tetapi kita bertemu di dalam ruang maya ini. Ya, sebenarnya satu nikmat di sebalik bala Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua. Ya, sejak daripada tahun sudah hampir 2 tahun kita berada di dalam PKP yang bertukar-tukar ini. PKP, PKPB, PKPD, sampai sekarang tak habis lagi. Kita dalam COVID-19 yang membelenggu bukan sahaja negara kita, bahkan hampir semua negara di seluruh dunia. Ya, tetapi di sebalik bala tu Ustaz, anak-anak sekalian, ada nikmatnya. Nikmatnya apa dia? Kita bertemu dengan satu kaedah di mana kita dapat tetap menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu, iaitu secara maya. Tuan-tuan dan puan-puan, para asatizah, cikgu-cikgu tentu sudah tidak lagi merasa pelik dan asing dengan PDPR, ya. Pengajaran dan pembelajaran yang kita bagi kepada anak-anak kita melalui atas talian. Anak-anak di rumah akan duduk di hadapan peranti, di hadapan sama ada laptop, ya, ataupun desktop, ataupun telefon bimbit yang pintar, ada talian internet untuk capaian internet untuk dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan oleh guru kita. Jadi sudah lama sebenarnya, tetapi dalam konteks kita hari ini, maknanya setelah sambutan secara bersemuka itu tak dibenarkan kerana kekangan PKP. Kita di Kedah ini masih lagi 1,500 ke atas, 1,800, bahkan kita biasa capai lebih 2,000. Ya, keadaan di seluruh negara kita pun masih lagi tidak menunjukkan bahawa kita boleh pergi kepada kaedah yang dulu.
Di Kedah kita, walaupun cita-cita untuk jadikan Kedah sebagai hub ilmu, kita ada kuliah duha yang dianjurkan oleh kerajaan negeri setiap minggu, tetapi kaedah bersemuka itu tak dapat kita adakan, mungkin sampai ke hujung tahun. Tetapi tak boleh buat semua, kita tak boleh tinggalkan semua. Langkah mesti terus ke hadapan, kita tidak boleh putus asa dan tidak boleh kecewa dan patah harapan, kerana itulah yang diajak dalam agama kita. Jadi saya nak ucap tahniah kepada sahabat saya, Ustaz Abdul Rahman, serta kepimpinan sekolah, daripada pihak lembaga tadbirnya, PIBG-nya dan semua yang telah pun mengambil inisiatif ini untuk kita tetap menyediakan apa yang perlu kita sediakan daripada pembangunan anak-anak didik kita, rohani mereka yang paling penting dan utama, untuk menjadikan mereka itu mampu menghadapi cabaran-cabaran zaman yang semakin hari semakin hebat dan semakin canggih ini. Saya ucap tahniah kerana tuan-tuan bukan sahaja bersama dengan program kita hari ini melalui Google Meet, ya, yang menghimpun hampir lebih daripada 150 orang di dalam GM ini, tetapi bahkan dipancarkan juga secara live, secara langsung melalui saluran YouTube, ya, yang akan berada di medsos itu untuk menjadi rujukan dan juga sejarah pada masa yang akan datang. Artinya Ustaz Abdul Rahman, Ustaz nanti akan bertukar naik pangkat lagi, pergi ke tempat lain, ke sekolah lain, tetapi dia akan kekal di dalam sistem itu, bahawa kita pernah bertemu di sini untuk saling menyokong kepada pembangunan dakwah, pembangunan kejayaan anak didik kita untuk menjadi seorang hamba yang sebenar dan khalifahnya yang tulen di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita jadi orang yang bertuah, kita jadi orang yang beruntung kerana kita panjang umur. Waktu saya duduk cakap ni, berapa orang yang sedang bertarung nyawanya, ya, yang sedang berada di atas katil, yang sedang dibantu dengan alat bantuan pernafasan. Setiap hari yang meninggal dunia kerana wabak COVID-19 setelah berada di tahap yang kelima, di stage 5, berapa ramai yang meninggalnya di atas katil setelah dihantar oleh keluarga. Itulah pertemuan terakhir dengannya dan kemudian dia pass away. Dan hari ini varian yang baru menyaksikan berapa ramai yang tak sempat sampai pun ke hospital. Mati di kaki 5, di hadapan pintu klinik. Cek-cek tengok sudah mati sudah meninggal kerana wabak COVID. Itu belum dicampur lagi dengan mereka yang matinya biasa. COVID-19 matinya syahid. Mati kerana kepala ayam. Mati kerana kemalangan seperti yang berlaku di Yan. 2-3 hari lepas itu adalah syahid daripada syahid akhirat, ya. Mati kemalangan jalan raya tu syahid akhirat, mati kerana terbakar tu syahid akhirat, mati kerana lemah tu syahid akhirat, mati dihempak sesuatu syahid akhirat. Yang mati dalam keadaan biasa di rumah tak kena apa-apa, berapa ramai? Maknanya setiap hari ada yang mati dipanggil menghadap Allah. Kita hari ini alhamdulillah masih lagi diberikan oleh Allah nafas. Kita masih lagi disambung nyawa. Kita diberikan kesihatan. Nikmat yang banyak Tuhan bagi. Nikmat yang besar Tuhan bagi. Di antaranya adalah nikmat sihat ini. Nikmat panjang umur ini. Nampak tak? Kalau kita mati, pendeklah umur kita waktu tu. Maknanya habislah riwayat kita waktu tu. Mati yang bermakna bermula satu hidup yang tidak akan ada sudahnya lagi. Ya. Jadi Nabi kata khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. No? Kalau kita nak tengok orang paling baik, maksudnya kata Nabi, kamu kena tengok orang yang Allah bagi dia tu panjang umur, tapi amalan dia amalan yang baik. Kerja buat dia kerja buat yang baik. Aktiviti hidup dia diisi dengan aktiviti yang baik.
Pagi dia, petang dia, malam dia, siang dia, dia hanya duduk fikir nak buat baik. Dalam kepalanya hanya ada kebaikan. Hatinya melintaskan yang baik, cakapnya cakap yang baik, dia buat yang baik. Dialah orang yang terbaik. Nampak tak? Khairukum man tala umruhu wa asuna amaluh. Sebaik-baik kamu orang yang telah panjang umurnya dan baik amalannya. Hari ni umur anak-anak mungkin 13 tahun tingkatan 1. Hari ni anak-anak mungkin umur 15 tahun tingkatan 3. Hari ni anak-anak umur 17 tahun tingkatan 5. Hari ni anak-anak, tuan-tuan dan perempuan kita umur sekian-sekian. Tetapi hakikatnya Allah Ta'ala telah panjangkan umur kita sampai ke detik ini untuk beri kita kesempatan lagi untuk jadi best among the best, menjadi orang yang terbaik dalam hidup apabila mengisi kehidupan kita dengan segala yang baik. Fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik. Allah beri yang terbaik di dunia insya-Allah, di akhirat confirm dengan syarat kita ikhlas dan melakukannya sesuai dengan syariat, mengikut akan lunasnya, mengikut hukum hakamnya, kita akan disediakan tempat yang disebut oleh Nabi, mala ainun ra'at, mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Itulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang tak pernah dipandang oleh mata, sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga, sesuatu yang tak pernah hatta terlintas di hati manusia. Kalau kita tengok cantik, kita kata, ya Allah, macam surga. Tidak, itu hanya kita kata macam surga. Kita tak dapat sebenarnya mencapai apa yang dimaksud surga sebenar kerana terlalu cantik dan terlalu indah. Nabi bagi ancaman, Nabi bagi peringatan berat, Nabi bagi amaran, wa syarrukum, sejahat-jahat kamu, makna secelaka-celaka kamu, man tala umruhu, orang yang telah Allah bagi panjang umurnya, wasa'a amaluh, tetapi buruk amalannya. Dalam kepala dia duk fikir benda yang buruk, dalam hati dia duk lintas benda yang jahat, dalam kepala dia fikir nak jahanamkan orang tu orang ni, nak buat naya orang tu orang ni, nak ambil hak orang tu hak orang ni, nak buat benda yang melanggar perintah Allah, maka hiduplah dia dalam keadaan celaka daripada dunia sampai ke akhirat. Allah Ta'ala akan sediakan untuk orang ni, kalau dia tidak kembali kepada Allah, neraka Allah yang di dalamnya azab yang tidak terberi. Jadi so clear, kita dah panjang umur sampai saat ini. Anak-anak sekalian, jom kita azam di tahun 1443 ini, kita nak jadi orang yang paling baik. Kata Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling memberi manfaat kepada manusia lain. Kita nak jadi orang yang paling memberi manfaat kepada manusia lain. Ya, kalau kita tengok diri kita siapa, kita manusia, anak-anak. Kita adalah manusia, nak bagi manfaat kepada orang lain apa? Diri sendiri pun dia tak bagi manfaat. Macam mana dia nak buat baik pada orang lain? Diri dia sendiri pun dia tak buat baik. Dia sedang buat zalim pada diri dia, dia sedang buat naya pada diri dia, dia akan buat zalim kepada orang lain dengan mudahnya. Sebab tu dalam agama, Allah suruh kita jaga nombor satu bukan orang, jaga diri. Betul tak betul? Jaga diri. Allahu Akbar. No? Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu, pelihara diri kamu, wa ahlikum, ahli keluarga kamu, nara, daripada api neraka. Maknanya nombor satu ni kena tengok diri kita. Nombor satu kena perbetul diri kita. Nombor satu kena jaga diri kita. Nombor satu tengok diri kita. Lepas itu tengok orang lain yang ada di bawah tanggungan kita. Ibda' biman ta'ul. Setelah kita mula dengan diri, tengok orang yang berada di bawah tanggungan kita.
Anak-anak, kita ada ibu ayah, kita mesti jadi anak soleh, menyelamatkan ibu ayah kita daripada neraka Allah, mengangkat darjat tinggi dan mulianya ibu ayah daripada dunia sampai akhirat bila kita jadi anak yang soleh dan juga muslim, anak yang bukan sahaja baik tetapi sentiasa berusaha untuk memperbaiki. Setelah dia baiki diri dia, dia memperbaiki orang lain. Setelah dia memberikan manfaat untuk diri dia, dia memberi manfaat pada orang lain. Nampak tak? Sebab tu Nabi kata, bagi galakkan kepada kita, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling memberi manfaat kepada manusia lain. Cuba tengok apa berlaku di Yan. Ya, kemarin saya turun pergi ke kawasan bencana, melihat ramainya yang datang dari seluruh negara sampai jam jalan di Yan, ya, kerana kereta yang parking di kiri kanan. Walaupun ada yang sebabkan kesesakan itu kerana yang mari kerana nak tengok, tetapi sesuatu yang nyata bahawa ramainya yang datang dengan kelengkapan, dengan peralatan dari seluruh negara, daripada NGO dan lain-lain badan sukarela yang mari untuk bersama dalam kesusahan saat getir penduduk-penduduk di Yan yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa tuan-tuan, luar biasa. Pasal apa luar biasa banjirnya? Kerana banjir itu banjir lumpur. Ya, kenapa jadi susah? Kalau kita dengar hari itu pada tahun lepas, kalau tak salah ingat, atau tahun sebelumnya, banjir di Pahang yang meninggalkan lumpur yang dahsyat. Maka kita boleh tengok berlaku di Yan, lumpur itu sangat tebal sampai parah betih, ya. Jadi nak kena pakai, kali pertama kita tengok kawasan saya duduk pun kawasan banjir di kampung saya di Sungai Baru, belah Sungai Baru, Tanjung Medir itu memang kawasan banjir dulu. Tapi kita naiklah dekat pinggang sekalipun tak ada masalah, sebab bila dia surut, lumpur dia sangat tipis, kita tembak ayak dia dah jalan, dia tak ada masalah apa. Tetapi yang ni bukan, ya, bukan. Sampai kena pakai pekho, kena pakai jentera. Kena pakai jentera. Tuan-tuan bayangkan, saya tengok di masjid, tuan-tuan, kita ada di Masjid Badli Shah. Sampai kemarin dah berapa hari dah? 2 hari, masih 3 hari dah. Masih lagi tolak pakai jentera. Lori, angkat, sebab kawasan dia luas. Kawasan tu memang menerima air yang mengalir. Kalau tuan-tuan tengok dalam medsos, di dalam YouTube pun ada. Yang gerbang gerbang masjid, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam sekolah minyak gam tu, saya tengok, ya Allah, macam bukit-bukit kecil. Apabila ditolak lumpur, orang Kedah kata kelebong. Ya, bayangkan, tuan-tuan, kita kawan-kawan kita yang masuk, sahabat-sahabat kita pakai cangkui, bawa kereta surung. Ini bukan tanah merah, ya. Bukan maksud tanah merah ni bukan batu, bukan kering, dia masih lagi ada basah di situ. Dengan lecahnya nak pakai ayak dah masuk ke kelebong tu menyebabkan dia jadi lagi kelebong. Jadi memang cabaran. Tetapi yang saya nak cerita tu macam mana anak-anak muda ini, mereka datang daripada seluruh negara yang bawa peralatan, yang bawa segala sumbangan. Tuan-tuan bayangkan, di depan saya berhenti jam mengagihkan mineral water. Saya singgah di pusat di Masjid Al-Wusta. Di sana ada pusat di mana di Yan. Di situlah petugas berhimpun dan kita ada petugas yang memasak dalam jumlah yang besar, kemudian packing dan hantar kepada petugas dan mangsa-mangsa banjir. Saya melihat kesungguhan dan keikhlasan. Saya melihat perjuangan dan pengorbanan. Dan inilah daripada semangat yang ditunjukkan di dalam peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana nama, bukan kerana mengejar sesuatu, melainkan kerana mengejar keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Tuan-tuan, kemarin saya sembang dengan Tok Imam, Datuk Paduka kita, Datuk Wira. Saya sembang dengan Tok Imam yang menjadi penyelaras. Dia kata,
Ustaz Abid Liu pun dalam kes dia yang duduk baru sebut tu turun mai tuan-tuan. Turun mai. Dia bawa mai berapa banyak tilam. Saya ingat kalau tak salah ingat saya dah 500 keping tilam. No? Ustazah Asma Harun ni daripada jauh tu hantar mai bomba tuan-tuan. Kereta bomba. Kereta bomba. Bukan kereta, lori bomba. Mai nak tembak ayam kawasan yang kena banjir dan menyediakan 300 tabung gas. Tabung gas tu 300 buat mai. Dan kita melihat bagaimana sebenarnya orang-orang kita ini begitu sekali bertanggungjawab terhadap kesusahan saudara-saudara seagama. Betul? Inilah yang diajak dalam agama kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu, kata Nabi, sehinggalah dia suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Kita suka kesenangan, kita mesti suka saudara kita senang. Kita tak suka kesusahan, kita mesti rasa tak suka kesusahan untuk saudara kita. Kita tak suka saudara kita ditimpa, diri kita ditimpa dengan musibah bencana. Begitulah juga kita tak suka musibah itu menimpa saudara-saudara kita. Kita suka orang bantu tolong kita, kita mesti suka bantu tolong orang. Itulah yang diajar dalam agama. Bahkan kalau kita tengok macam mana Nabi SAW mendidik umat pertama yang dipanggil Jail Rabbani, atau generasi pertama yang hebat, para sahabat Nabi, ya, yang daripada peristiwa hijrah itu menyatukan kumpulan yang besar daripada Muhajirin dan Ansar, ya. Macam mana Allah cerita golongan Ansar, iaitu penduduk asal Madinah, menyambut saudara seagama mereka, iaitu para Muhajirin yang berhijrah daripada Makkah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Para sahabat Ansar, mereka itu sanggup untuk korban, mereka perlu, tetapi mereka mendahulukan saudara Muhajirin mereka yang saat itu lebih memerlukan sebahagian mereka. Macam tu. Tapi kita hari ini tuan-tuan, kita melihat dalam keadaan di mana masyarakat berkecamuk dengan ujian, dengan mihnah, cobaan COVID-19. Ada orang yang mengambil kesempatan. Dia jadi scammer, dia tipu, kata dia perlu bantuan, padahal dia tipu, kata dia tak pernah dapat apa bantuan, padahal dia himpun dalam rumahnya bantuan. Itu malang tuan-tuan. No? Sampai tertipu, ramai orang yang tertipu. Jangan nipu. Jangan nipu anak-anak sekalian. Man ghasyana falaysa minna, kama qala. Oh, siapa-siapa tipu, kata Nabi, dia bukan dari kalangan kami. Jangan tipu. Sifat pertama Nabi Muhammad tu siddiq. Dia benar. Dia bercakap yang benar. Allah perintah kita kunu ma'as sadiqin. Kamu kena bersama dengan orang-orang yang benar. Nabi perintah kita cukup supaya kita qulil haqqa walau kana murra. Cakap yang benar walaupun pahit. Jangan kita zalim, ya. Diri kita pun kita tak boleh zalim, orang lain pun kita tak boleh zalim, anak-anak. Jangan. Ittaquz zulma. Jangan, takutlah kamu kepada kezaliman itu. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. No? Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Maksudnya dengan sebab zalim dan inayah diri kita di atas dunia ini akan melontarkan kita dalam kegelapan di akhirat. Kita tidak dapat redha Allah. Kita akan kemudian mendapat azabnya kerana zalim yang kita lakukan masa kita hidup atas dunia. Hijrah berarti pindah. Ya? Kita tengok kepada hijrah itu sikit. Hijrah itu berarti pindah. Hajara yahjuru, kan? Pindah. Daripada segi istilahnya, iaitu hijrah para sahabat dengan Rasulullah SAW melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Allah perintah Nabi supaya memerintah para sahabat berhijrah, tinggal Makkah, pergi ke Madinah. Ya, hijrah. Selesai tak lagi? Selesai. Pasal apa? Pasal Nabi sendiri habaq, la hijrata ba'dal fathi. Tak ada hijrah dah. Lepas pembukaan kota Mekah, habislah hijrah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW keluar
para sahabat keluar daripada bumi Mekah pergi ke bumi Madinah itu. Kalau orang Mekah lah dia nak keluar, dia kata aku nak pergi hijrah pergi Madinah. Tak ada dah. Bila tak ada tu? Long time ago. Bila? Tahun ke-8 hijrah. No? Pembukaan kota Mekah, tak ada lagi dah ganjaran hijrah yang besar daripada Makkah pergi Madinah. Walaupun dia tinggal keluarga dia, walaupun dia tinggal harta benda dia, walaupun dia tinggal apa yang ada di Mekah, dia pergi ke Madinah selai sepinggang. Tetapi pahala hijrah macam mana para sahabat dulu hijrah tinggal Mekah pergi Madinah, sudah tidak ada lagi. Yang ada apa? Walakin jihadun wa niyatun. Yang tinggal adalah jihad dan juga niat. Kesungguhan kita, ya, untuk kita melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Allah Taala perintah kepada kita, kita kena tunai, kita kena buat apa dia? Semua perintah Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam agama kita, dalam Quran, di dalam sunnah. Jihad, kesungguhan. Kita ni Allah perintah daripada mula Allah Ta'ala turunkan akan syariat agamanya, daripada penurunan Al-Quran sampailah kepada hadis-hadis yang menjadi sebahagian hadis itu bayan, keterangan, menjelas, menerangkan apa yang menjadi isi kandungan Al-Quran, kan? Itu semua tu. Tu jihadun, kesungguhan kita laksanakan perintah agama itu. Waniyatun, niat kita, hati kita. Kita kena pastikan niat kita suci, niat kita bersih, hati kita bersih daripada segala yang menjahanamkan kita. Kita nak melaksanakan perintah Allah di dalam berjihad umpamanya. Kita kena pastikan hati kita itu pertama-tama dulu kita kena suci, kita kena bersih. Yang duk jadi penyakit karut hari ini, dia bukan bermula daripada tingkah perbuatan, tapi dia bermula daripada hati yang kotor. Yang duk jadi jahanam hari ini, dia bermula daripada hati yang tidak bersih, bermula daripada penjajahan hati. Hati kita dijajah. Nampak tak? Anak-anak ingat tak kita, tuan-tuan dan perempuan, waktu kita baca doa awal tahun, kita baca apa? Kita minta daripada Allah, al-ismah itu min apa? Ya Allah, ya Tuhan kami, waktu kita kata hadza amun jadidun qad aqbala alaina. Ya Allah, ni tahun baru ni mai pula ya Allah. Satu Muharram tiba lagi ya Allah. Kan? Kita minta daripada Allah, nas'alukal ismah. Tolong kami ya Allah. Tolong kami, tolong pelihara kami, tolong jaga kami. Al-ismata minasyaitan. Minta tolong jaga daripada syaitan. Wa junudi, dan tentera-tentera dia. Nampak? Jadi setan ni dia punya base dia di mana? Base dia ada di sini. Dalam doa tu kita kan minta daripada setan saja. Kita minta tu an-nafsil ammarati bisu. Dia punya rakan kongsi kepada setan, the partnership of the syarikat tu. Setan and nafsu, syarikat, usaha sama. Nampak tak? No? Jadi setan dengan nafsu amarah akan bersekongkol, mereka itu berkolaborasi, mereka itu bermesyuarat, mengambil keputusan untuk jahanamkan umat. Base dia di mana? Hati. Base dia ada di hati. Sebab tu Ibnul Qayyim menyebut, dia kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dia sebut apa? Dia kata al-qalbu imma an yakuna arsyal lirrahman wa imma an yakuna arsyal lisyaitan. Hati kita ni, hati manusia ini, sama ada dia boleh jadi singgasana bagi Allah. Nampak? Atau dia boleh jadi singgasana bagi setan. Maknanya orang yang ambil berat tentang agama daripada A to Z, orang yang sungguh-sungguh bila dia
bersalah pun, hatta dia berdosa pun, hatta kerana dia manusia biasa, dia minta ampun, dia bertaubat, dia kembali kepada Allah, adalah orang yang ada dalam hatinya itu Allah. Bukan hati, bila Allah kita kata Allah bersemayam dalam hati, Allah pergi duduk-duduk dalam, tak, bukan lagu tu. Maksudnya dalam Allah tu ingatan kita, zikir kita, dalam hati kita Allah tu. Maksudnya. Nampak? Dia akan mai dengan sebab ingatan kita yang kuat pada Allah. Apa dia? Jadi ringan kita buat ibadah, jadi ringan kita buat kebajikan, jadi hati kita sensitif dengan syariat, kita junjung syariat. Pasal apa? Allah di hati kita. Kita waktu tu tak bergantung dengan manusia, kita bergantung dengan Allah. Orang tak ada pun. Dalam bilik kita seorang-seorang pun. Dalam bilik kita seorang-seorang, dalam bilik ayak lagi seorang-seorang, tapi kita tidak curang. Kita tidak kenat. Nampak tak? Waktu kita puasa. Puasa itu dahlah rahsia. Siapa pun tak tahu. Mangkit suak, mangkit ramai-ramai. Makan 3-4 pinggan. Tapi apa yang menghalang kita masuk dalam bilik ayam, kita buang ayam, sambil-sambil duk buang ayam, kita tambah ayam. Betul tak betul? Kita duk kencing tu, boleh dah ambil pipe boh di mulut, hak di mulut masuk, hak di bawah keluar. Siapa tahu? Tak ada siapa tahu. Allah Ta'ala dan juga malaikatnya sahaja. Tapi pasal apa kita tak buat? Pasal apa? Pasal kita beriman. Dalam hati kita ada Allah Tuhan kita. Dalam kepala kita, dalam hidup. Allah itu sedang melihat kita. Kita ini sudah makam yang kita mengaji, bukan sahaja kita mukmin, bukan sahaja kita muslim, tapi kita sudah muhsin. Bukankah Islam, iman, ihsan, kita sudah berada di situ. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah, kamu beribadat kepadanya seperti kamu melihat Allah. Maka sekiranya kamu tidak melihat Allah, memang kita tak akan dapat lihat Allah di dunia, fa innahu yaraka, maka sesungguh-sungguhnya Allah sedang melihat kamu. Jadi itu sikap kita, itu prinsip hidup kita, itu pendirian kita, itu pegangan kita, itu keyakinan kita. Nampak? Bukan di depan orang lagu lain, di belakang orang lagu lain. Itu dipanggil papak di luar, rencong di dalam. Itu dipanggil munafik. No. Anak sekalian, kita adalah hamba Allah. Kita adalah hamba Allah. Hamba Tuhan kita yang maha kemahaannya itu. Apa dia? Dia maha melihat, dia maha mendengar, dia maha berkuasa. Dia itu maha muntaqim. Muntaqim, al-muntaqim, sifat yang disebut sebagai nama daripada nama-nama Allah yang husna. Kalau kita ini muntaqim, itu celah. Tapi kalau Allah itu muntaqim, itu sifat yang baik, yang mulia. No? Dia panggil sebagai nama-nama Allah yang indah. Sifat muntaqim Allah itu indah. Tapi kalau kita ini muntaqim, itu tak baik. Muntaqim itu maknanya membalas. Balas dendam, intiqam, ambil pembalasan dendam. Tapi kalau Allah itu muntaqim, itu baik bagi Allah. Pasal apa? Pasal akan ada orang-orang yang buat zalim dalam hidup mereka ketika diberi hidup di dunia. Dia buat zalim, tetapi dia terlepas. Nampak tak? Dia ketua mafia, siapa pun dia boleh beli. Dia ketua gangster, sampai mati dia himpun kekayaan. Dia hidup di lambung hebat kemewahan. Dia jual ayam ketum sampai mati dia. Dia boleh beli rumah 2-3 biji. Dia boleh beli kereta mewah. Dia tokek dada. Dia boleh macam-macam atas dunia. Dia mati sampai mati dia juta duit dia. Oh, dia terlepas atas dunia. Adakah dia tak terlepas di akhirat? Dia tetap tak lepas. Bahkan muntaqim Allah itu dunia lagi Tuhan bagi. Ni abang kat anak-anak ada ni. Dengar anak-anak sekalian. Antara yang Allah akan balas atas dunia sebelum lagi dibalas di akhirat. Pok tinggal semayang, Allah akan balas atas dunia. Nah, siapa tinggal semayang, Allah balas kepada dia di dunia.
lagi. Siapa darhaka mak bapak dia waktu dia hidup atas dunia, Allah balas kepada dia sebelum dia mati. Dia confirm kena pembalasan, kecuali dia minta ampun dan bertaubat dengan taubatan nasuha. Jangan. Hari ni ramai orang tak semayang. Ramai. Orang tak semayang ramai. Dia tak tahu bahawa Allah balas atas dunia. Allah cabut rentak keberkatan. Allah cabut berkat hidup dia. Dia isu ada kerja tak berkat. Dia dapat rezeki tak berkat. Dia menikah tak berkat. Dapat anak tak berkat. Dia tak berkat hidup. Pasal apa? Pasal dia tak semayang. Allah balas atas dunia lagi. Orang lain, orang Islam ni, hak duduk di mana-mana dunia, asalkan dia Islam, maka orang-orang Islam yang lain, saudara-saudara seagama dia yang lain, para awliya Allah salihin, wali-wali Allah ni banyak yang duduk di muka bumi yang kita tak kenal. Mereka ini terlindung di mata manusia, tetapi terpampang di mata Allah. Mereka ini tersembunyi di sisi manusia, tetapi terang benderang di sisi Allah. Mereka ini tidak dikenali di sisi manusia, tapi sangat terkenal di sisi Allah dan di kalangan ahli langit. Mereka angkat tangan, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, kata wali Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang Islam, ya Allah. Laki-laki dan perempuan, ya Allah. Habis orang Islam seluruh dunia dapat. Yang tak dapat siapa? Allah balas kepada orang yang tak semayang. Orang tak semayang, dia tak akan dapat bahagian daripada doa orang soleh dalam hidupnya di dunia ini. So, tobat. Sedih saya bila cakap bab tak semayang ni, sebab tu hijrah ni, dia yang kata pindah ni Ustaz. Pindah daripada tempat ke tempat ni dah tak ada. Walaupun sebenarnya boleh lagi. Kalau nak hijrah tu maksud pindah, boleh. Saya nak pindah daripada Alok Stang pergi ke Taiping, boleh, tak ada masalah. Pindah je lah. Kan nak pindah pun pindah, tak ada masalah. Tetapi yang dituntut itu apa dia? Pindah daripada segi sikap kita, hijrah hati kita, hijrah perjalanan hidup kita. Kita kena tinggal. Kalau kita ini jahil, hijrah kepada ada ilmu. Anak-anak, jangan kita ini rasa leceh. Weh hang ngaji kolam mana? Weh hang ngaji kolam mana? Yang kampung tu tembak. Hang ngaji kolam mana? Aku ngaji Pondok Ayat Hitam. Ngaji Pondok Hitam ah. Ngaji Pondok Hitam. Kolam Harap tu ah. Kolam Harap. Hang lah. Anak kerja apa? Ngaji Kolam Harap tu anak kerja apa? Hang ngaji pondok tu anak boleh buat apa zaman-zaman lah ni? Syarah balik kat dia. Alhamdulillah lah mak ayah aku hantar pergi ngaji kolam pondok. Pergi ngaji kolam agama tu. Aku kenal lah macam mana cara nak mayang hak tu masbuk muafi. Aku boleh lah baca Quran. Beda-beda aku, anak bini aku. Aku doa mudah-mudahan esok Allah bagi kat aku dengan lulus aku mengaji di situ, dapat bagus, aku boleh pergi mengaji agama lebih tinggi kan. Aku tak kerja dengan orang, aku kerja dengan Tuhan Syarah balik kat dia. Nak abang kat tuan-tuan hak yang jenis lagu ni bukan dekat budak-budak, orang tua pun ada fikir lagu ni. Dia kata hang hantar pergi mengaji sekolah agama esok anak-anak kerja apa? Nak tanyalah keluar universiti banyak-banyak tu, ramai yang keluar universiti tu, ramai ke yang dapat kerja? Kau ramai hak tak dapat kerja? Memanglah depa nak dapat kerja, depa kena ada kelayakan, depa kena ada kelulusan. Tapi kalau dapat setakat kita ini bagi dekat dia dunia, dia tak ada bahagian agamanya, maka kita nak pergi ke mana? Kita hidup, kita mati. Kita muda, kita tua. Kita sihat, kita sakit. Depan mata kita, anak kita yang jahil murakab, dia buta dengan agama, dia tak tahu macam mana nak ibadat kepada Tuhan, dia tak reti macam mana nak sembah Allah Ta'ala yang sebenar. Pada ketika mana dia sudah bina keluarga, dia telah menghancurkan institusi keluarga itu. Dia zalim pada bini dia, menantu kita depan mata kita. Dia zalim kepada anak-anak dia, cucu-cucu kita. Pada ketika itu kita nak salah siapa? Kita nak salah siapa? Ni tuan-tuan.
Bukan nak abang kata Tok Sah lah hantar pergi sekolah aliran perdana, hantarlah SABK ni aliran perdana kot. Kan? Aliran perdana kot. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, sebab tu bila satu kajian dibuat, kenapa ramai orang-orang profesional atas sekalipun ada yang sampai hantar anak pergi Afrika Selatan mengaji sekolah agama di Afrika Selatan, dia kaya-kaya tuan. Pasal dia tak apa nak berani dah hantar pergi sekolah-sekolah menengah biasa ni, tak apa nak berani. Pasal apa? Pasal keluar boleh jadi celau. Saya nak abang tak peduli sekolah agama, tak peduli sekolah bukan agama, tanggungjawab untuk memahami agama adalah tanggungjawab yang tidak dapat tidak. Dia panggil memahami, mengetahui fardu ain adalah wajib. Fardu ain adalah tiap-tiap orang. Dia jadi engineer kah? Dia jadi jurutera kah? Dia jadi arkitek kah? Dia jadi doktor kah? Dia jadi jururawat kah? Dia jadi siapa pun, dia wajib peti fardu ain dan beramal dengannya. Sebab tu hijrah daripada bodoh kepada pandai. Hijrah daripada tak reti agama kepada reti agama. Hijrah daripada malas kepada rajin. Hijrah daripada tidak beramal dengan ilmu kerana beramal dengan ilmu. Jangan kita mengaji sekolah agama, tapi sikap kita, tindak tanduk kita, cara hidup kita, cara bawakan kita, cara pergaulan kita, cara percakapan kita, cara muamalah kita, tidak seperti kita mengaji agama. Jangan. Tak mahu lah. Anak-anak mengaji sekolah Arab, SABK yang hitam, sekolah-sekolah mana-mana agama sekali, sekolah agama lain, sama je. Nah, malu kita kepada budak mengaji sekolah menengah. Dia mengaji sekolah menengah biasa, tapi dia nampak macam ustaz. No, rajin mengaji, kuliah subuh dia duduk ada di depan. Dia tu rajin di masjid, bukan dia tok siap, bukan dia tok bilal, tapi dia tu rajin. Padahal tanya-tanya sekolah menengah biasa. Kita di mana? Kita mengaji sekolah menengah agama. Nampak tak? Kita mau bangga dengan kita punya cara hidup kita. Kan? Sejuk hati mak ayah kita. Tengok-tengok nak pergi masjid, kan? Bubuh dengan kepiah, ambil ridak pula bubuh. Kadang bubuh dengan serban. Allahu Akbar. Lagi sejuk perut mak. Tiba-tiba dengar bunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abang. Oh, abang. Ya, ya. Abang dengar tak tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai, dengar bunyi. Hai, macam suara Abdul Rahman. Hai, Abdul Rahman kah? Masya Allah, sejuk perut abang, seronoknya. Abdul Rahman baru tingkatan 1. Mengaji sekolah SABK Nurul Islam. No, Johan, pertandingan azan. Allahu Akbar, masa dia sekolah rendah no. Tiba-tiba balik sekolah menengah, orang bagi dia bang di masjid Korea dia. Petang tu mak keluar awal. Musim tak ada COVID no. Di mana? Pi di depan tu. Keluar awal mak ni. Jiran sebelah pun tengok. Kak Nah ya. Tadi dengar suara macam man kah? Perasan lagu tu tak tahulah pula. Mak suka dah. Sukalah nak oi. Sejuk hati perut mak ni. Allahu Akbar, saya teringat zaman. Saya teringat kisah satu budak lah. Kadang-kadang Allah Ta'ala dia bagi hak bagus-bagus ni dia mati awal zaman ni. Kan? Masya Allah. Ya Allahu Akbar kabira. Tuan-tuan, ada satu kisah. Sebab orang rumah saya ni dia juga macam Ustaz Rahman, dia pengetua sekolah. Dulu dia di Kulim. Daripada Kulim baru ditukar di Padang Terap. Jadi masa dia masuk di Padang Terap, ada satu budak, dia ni sudah tingkatan 5. Satu budak dah tingkatan 5. Dia makna dia sekolah tu sampai tingkatan 5, tingkatan 6 dia kena pergi ambil stamp di sekolah lain. Dia kena pergi ambil stamp dia yang hitam kah, di Mak Mahmud induk kah, langgak kah, gitu. Kemudian dia pun masuk lah. Lapor diri sebagai pengetua macam Ustaz Man hari tu, masuk apa semua. Tiba-tiba ada satu orang mai dengan bini dia. Daripada dalam bilik pengetua dia duduk nampak sepasang suami isteri duduk tunggu macam nak jumpa dia. Di depan khani duduk atas cushion duduk teriak.
Allahu Akbar. Dia pun panggil, dia masuk dalam bilik dia. Ringkas cerita, rupa-rupanya depa ni mai pasal depa janji dengan anak depa. Depa ni mai pasal depa teriak, pasal depa sampai di sekolah perasaan sayu tak boleh dikawal. Sebab yang tak tahu nak cerita, air mata depa keluar pasal duk terbayang di situlah anak mereka belajar daripada tingkatan 1, dia belajar agama sampai tingkatan 5. Dia janji dengan anak. Depa janji dengan anak-anak, dengan anak depa ni. Anak dah lah sikit. Tak salah anak dia 3 orang. Anak dah lah sikit. Dia kata dia janji dengan anak, dia nak mai buat kenduri pasal anak dia dah habis SPM di situ. Tuan-tuan, tingkatan 1 umur berapa? 13 tahun. Duduk di mana? Nun jauh di sana. Di mana? Di Sungai Karangan. Orang Karangan. Allahu Akbar, dari Karangan Kulim tu nak mai ke Padang Terap, jauh dah. Jauh. Hantu budak tu nak balik sekali-sekali payah dah. Allahu Akbar. Mak nak mai, ayah nak mai sekali-sekali payah dah. Payah. Tapi sanggup berpisah kerana apa? Itu jihad. Anak nak mengaji agama. Tuan-tuan, anak ini rupanya dia duduk di sekolah Arab tu. Belakang tu pun pondok lebih kurang macam ayat hitam lah. Pondok ayat hitam. Situ ada pondok Tok Guru Haji Ahmad. Apa nama situ Datuk Haji Ahmad masih ada lagi. Tuan Guru Datuk Haji Ahmad ada di pondok dia di belakang tu. Jadi anak ini dia membesar di situ, di samping di sekolah di asrama, dia ada pondok di belakang. Maka dari situ dia memindahkan ilmu, dia memindahkan amalan, dia memindahkan penghayatan, dia meningkatkan kemahiran, dia membentuk diri dia, membentuk peribadi dia, syakhsiah dia tu berubah. Mak ayah ni mai duk teriak tersedu-sedu ni depan pengetua ni, habaq cerita ni. Dia kata walaupun kami ni tak lama, dia kata anak sekolah rendah hidup dengan kami. Lepas tu mai di sekolah ni dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tapi sekali-sekali dia balik ke rumah, dia balik ke kampung, kami sejuk hati. Tu nak. Tuan-tuan, sejuk hati. Pasal apa sejuk hati? Pasal anak ni jadi sebutan dalam kampung. Suara dia azan di surau, di masjid, di kampung tu. Kira kalau nak suruh, bila dia besar tingkatan 5 nak keluar ni, sampai dah boleh pimpin tahlil, dia boleh pimpin dah. Kira di Gedohong, dia boleh buat kerja di Gedohong, sampai dia boleh di depan tu. Depa ni geng apa nama depa kasidah ke apa lepas tu dia kasidah apa pula. Tuan-tuan, orang kampung suka kerana depa harap anak ini menjadi permata di kampung itu. Tapi Allah takdir, ketika mana mak ayah dia tak sempat pergi buat kenduri di Maktab Mahmud Padang Terap, dia belaga aksiden dan meninggal dunia. Jadi mak ayah itu pergi ke situ buat kenduri kerana janji dengan anak mereka yang telah dipinjamkan sampai umur 17-18. Matilah dia sebagai anak yang soleh. Ni yang kita nak. Jadi anak-anak sekalian, tuan-tuan dan perempuan, kita semua ada anak-anak. Bukankah bahagia membahagiakan kalau kita jadi anak, kita ini memberikan kepada ibu ayah kita sejuk hati? Sejuk dah hati mak ayah kita tengok, ya Allah, anak aku tak ada, aku suruh dia buat. Sejuk dah. Ayah nak keluar daripada rumah, kita cepat-cepat keluar pergi, pegang kasut, letak depan pintu tu. Ayah terkejut dah. Tak kira try buat. Terkejut bewak. Pasal apa? Masya Allah. Sama macam anak-anak muda yang bagus betul. Dia duduk di kampung tu, di masjid Korea dia. Orang naik, saat lagi dia turun. Dia buat apa? Dia kalih kasut tu, orang tala nak masuk pergi masjid, dia turun, pergi bawa, kalih kasut keluar pada masjid. Saat lagi orang turun, pakai kasut yang dia kalih. Betapa besarnya pahala dia. Tu dia. Sejuknya hati ni. Ada satu orang, sahabat saya. Dia cerita kat saya. Dia ni hantar anak dia, anak perempuan dia, anak sulung dia. Hantar pergi sekolah rendah Islam. Sekolah rendah Islam ni macam sekolah Abim, sekolah
Sarida, macam tu lah, macam Saridu, apa tu, macam lah ni Seriti, itu sekolah rendah Islam. Jadi di sekolah kita ni, macam anak saya dia mengaji, anak-anak saya ni 8, semua mengaji sekolah rendah Islam. Jadi kita ni sibuk pagi sampai petang, bini kita sibuk pagi petang. Jadi anak-anak ni petang pun mereka dah mengaji Quran, apa bagai semua. Sampailah sekolah pun mereka buat PDPR, sampai ke malam masih lagi buat PDPR baca Quran dengan ustazah. Mengaji dengan mak dia, mengaji kadang mengaji dengan ayah dia, dia kena mengaji juga dengan ustazah dia. Dia lain sistem dia. Tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Dia kata satu malam, lebih kurang pukul 2 pagi lah lagu tu. 2-3 pagi macam tu. Dia terjaga. Dia terjaga nak terkencin yang ayah ni. Dia kata tiba-tiba dia dengar di sebelah luar bilik dia. Bilik dia ni apa nama? Bilik dia dengar ayam duk berjalan. Ayam duk berjalan. Jadi dia syok kata ada orang tak tutup ayam. Jadi dia syok anak dia tak tutup ayam. Dia pun keluar pergi dengan rasa nak marah lah. Bil jenuh tinggi lah. Lagu tu lah. Tiba-tiba dia dengar macam ada orang duk pakai ayam. Bukannya ayam tu duk terbuka jalan macam tu saja. Dia pun tunggu sekejap, tengok anak dia keluar daripada situ, dan dia pun tengok rupa-rupanya anak dia yang darjah 6 itu ambil kain telekung, semayang, tuan-tuan. Semayang. Udah. Kita yang jadi bapak ni mangkit kencinnya. Yang anak tu yang bagus, yang betul, yang soleh, yang soleha, yang jadi qurratu ain, dia nanti mangkit semayang dan doa pula dekat mak bapak ni. Siapa tak bahagia? Tanya saya. Saya nak tanya tuan-tuan, tak bahagia kalau kita dapat anak lagu ni? Allahu Akbar. Inilah yang dipanggil qurratu ain. Jadi nak abang ke anak-anak, kalau kita sudah berada di medan yang mulia ini, jangan sekali-kali kufur nikmat Allah. Jangan komplain mak bapak kita, mak. Dalam banyak-banyak sekolah yang ada, kenapa mak pilih sekolah agama? Saya tak sukalah mengaji sekolah ni. Cik tak sukalah mengaji sekolah ni. Tak sukalah. Jangan anak. Kerana kamu sedang bercakap bukan sahaja dengan ibu kamu yang melahirkan kamu. Ibu yang menyerahkan nyawanya untuk melahirkan nyawa kamu. Kamu sedang bukan sahaja melukakan ibu kamu, tetapi sebenarnya kamu sedang menarik rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sedang menyentuh hak Allah. Agama ini bukan hak kita. Agama ni hak Allah. Apa lagi tak cukup? Abang kat saya. Apa lagi tak ada di sekolah agama yang ada hari ni? SABK kah? Sampai SMA kah? SRA kah? Ada agama, ada akademik. Betul tak betul? Ada. Kita nak ambil PMR kah? Kita nak ambil SPM kah? Kita nak ambil STPM, STAM, SMRA, SMA. Semua ada. Nampak? Di peringkat nasional, kita ada sijil tinggi agama Malaysia yang boleh masuk dengan kota yang tertentu di universiti-universiti pengajian tinggi awam. Sampai macam tu. Tapi kita saja yang tak nak. Sebenarnya kita sudah disediakan laluan itu untuk kita memiliki kekuatan dunia dan akhirat. Nampak? Okey. So, kalau kita nak ummah kita berkualiti, balik kepada tema kita ni, manhaj Rabbani. Diletak manhaj Rabbani untuk dapat ummah yang berkualiti. Apa makna manhaj Rabbani? Jalan yang Allah tunjuk dalam kehidupan kita, yang kalau kita ikut, kita dapat kualiti. Kita dapat satu umat yang mempunyai kualiti. Kerana umat itu berkualiti apabila dia mengikut manhaj yang datang daripada Allah. Itu manhaj Rabbani. Nampak tak? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. You are the best people. You are the best people. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi manusia ini semua. Apa dia? Siapa dia? You are the best people. Itu kuntum khaira ummah tu siapa kamu? Man antum? Siapa? Antum.
Antumul muslimun wa antumul mu'minun wa antumus salihun wa antumul muhsinun. Allah hurai ciri dia. Betul tak? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ciri umat berkualiti itu, dia mengajak kepada kebaikan. Dia menyeru kepada kebaikan. Dia melarang daripada kemungkaran. Dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan terang manhaj tu. Kan terang. Betul tak? Betul tak? Tuan-tuan, kalau orang tu dia nak ajak buat baik, dia nak larang daripada yang mungkar, dia tak beriman dengan Allah. No. Tak akan berlaku. Orang yang mengajak kepada kebaikan, pada waktu yang sama dia akan melarang daripada kemungkaran, daripada maksiat dan dosa. Dia mesti ada daripada tu'minuna billah. Dia beriman dengan Allah. Kalau satu orang individu, dia suka kebaikan, dia juga tak suka kejahatan, tapi dia tak beriman dengan Allah, dia akan kekal dalam neraka. Allah mudah-mudahan bagi taufik dan hidayah. Kita doa kepada insan-insan yang hebat, yang masih hidup. Contohnya macam Li Lam Tai, Tan Sri Li Lam Tai. Satu orang tokoh bukan Islam yang begitu sukakan kebaikan. Dia sukakan kebaikan kepada semua orang. Dia tak suka kejahatan dan kerosakan. Bagui, tetapi dia tak beriman dengan Allah. Yang dah pergi macam Profesor Ko Kee Kim, yang mengakui kerana dia seorang yang educated, dia seorang yang berpengetahuan, dia bercakap yang benar bahawa tanah ini sekian-sekian, peraturan ini sekian-sekian, sejarah itu sekian-sekian. Dia tetap mengakui ketuanan Melayu di tanah ini. Nampak tak? Tapi dia telah meninggal dalam keadaan dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, tiga ini kita kena tegakkan. Apa dia? Apa dia? Mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak dapat tiga-tiga ni, letak di tempat dia yang sebenar. Kita kena dapat apa dulu? Kita kena dapatkan ilmu. Kita kena memiliki ilmu. Sebab itulah Nabi perintah kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, wa fi riwayatin muslimah, tuntut ilmu itu satu kefarduan, satu kewajipan atas orang Islam, laki-laki dan perempuan. No excuses. Tidak ada excuse. No? Sebab itu perjuangan Rasulullah sebelum hijrah berapa lama? 13 tahun. 12 tahun. Nabi berhijrah tahun yang ke-13. Nabi di Mekah. Nabi baru berhijrah ke Madinah. Belum lagi dipardukan puasa, belum lagi dipardukan zakat, belum lagi dipardukan haji, bahkan dipardukan sembahyang itu pada tahun yang ke-12 daripada perutusan Nabi. Nabi umur dah 52, sedangkan Nabi diangkat jadi Nabi umur Nabi 40 tahun. Apa yang Nabi buat? Nabi bagi proses penitisan ilmu. Nabi tarbiyah umat sahabat ini dengan apa? Dengan iman, dengan ilmu. Nak dapat iman yang rasikh, dia kena diberikan ilmu. Mengaji. Sebab tu ayat pertama turun bukan wa aqimis salat. Perbuatan keji dan mungkar. Itu bukan ayatnya yang pertama turun. Semayang tu turun perintah dia, Nabi turun daripada Isra' dan Mi'raj. No? Turun daripada langit tu. Bila? Umur Nabi dah 52 tahun anak. Yang lain lagilah. Sebab semua dipardukan di Madinah Al-Munawwarah. Ya. Jadi yang dipardukan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nampak tak? Bacalah
Bacalah wahai Nabi Muhammad dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan, menciptakan. Dialah Allah yang ciptakan manusia daripada segumpal darah beku. Bacalah Tuhan kamu itu Tuhan yang maha mulia, yang mengajar manusia itu dengan pena. Yalah, yakni Allah ajak manusia apa yang mereka tak tahu. Nampak tak? Ilmu itu bukan milik kita, milik Allah. Hak mengajak itu sebenar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia ajak melalui guru yang dihantar kepada Nabi Muhammad, iaitu Sayyidina Jibril alaihi salam, yang sampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pula ajak dekat kita. Nampak tak? Nampak tak? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Fungsi tugas Nabi itu mengajar umat manusia ini al-kitab wal hikmah, Quran dan juga hikmah, hukum hakam agama dan sebagainya. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berguru. Guru Nabi Muhammad itu Sayyidina Jibril. Allah Ta'ala boleh seperti memetik jari kalau kita katakan kun fayakun. Tetapi tidak, sunnatullah yang Allah dah tentu. Kalau kamu nak dapat ilmu, kamu mesti susah. Sedangkan wahyu turun bukan sahaja Jibril datang, wahyu turun melalui ilham, wahyu turun melalui pelbagai kaedah. Tetapi yang utamanya apa? Nabi Muhammad didatangi oleh Jibril alaihi salam, bawa daripada Allah akan Al-Quran. Teringat dah? Ingat dah? Macam mana ustaz kita cerita wahyu yang pertama turun kat Nabi Muhammad lagu mana? Nabi duduk dalam gua Hira di Jabal Nur. Nabi duduk seorang-seorang. Tiba-tiba Jibril mai kata dekat Nabi, Iqra ya Muhammad, bacalah oleh kamu wahai Nabi Muhammad. Nabi kata, ma'ana biqari, aku tak tahu baca. Apa kata Nabi? Faghattani ghattan syadidan hatta balagani al-jahlu. Ketika itu Jibril telah memeluk aku. Dia peluk aku. Ghattani itu kalau bahasa Arab ghatta. Ghatta kalau bahasa Melayu Kedah dia panggil rat. Rat. Rat tu macam ulang sawah rat. Dia rat tu dia peluk. Dia peluk aku hatta balagani al-jahlu, sehingga aku rasa macam sukar untuk bernyawa. Tu dia. Lepas itu Jibril lepas. Kemudian Jibril kata lagi, Iqra ya Muhammad, baca wahai Nabi Muhammad. Lepas itu Nabi kata, ma'ana biqari, aku tak pergi baca. Dia peluk lagi Nabi. Tu dia tuan-tuan. Nah abang sampai 2-3 kali buat begitu, barulah Jibril kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nampak tak? Nampak tak? Nak habaq kat kita anak-anak sekalian, no, kita nak kena susah lah bila kita belajar. Nabi Muhammad kalau kata Allah Ta'ala kehendaki, kan, Allah Ta'ala tak payah hantar Jibril pun boleh. Tiba Allah hantar Jibril. Allah hantar Jibril. Tiap-tiap kali bulan Ramadan, Nabi akan baca dengan Jibril. Nabi akan bertadarus dengan Jibril. Akan ulang baca lagi dengan Jibril. Kenapa Jibril kena hantar sampai nak suruh baca pun, kemudiannya Nabi Muhammad kena rat, kena peluk sampai tak apa nak boleh menyawa. Nak habaq sunnatullah. Anak kamu nak dapat ilmu kena melalui kesusahan. Kena sabar dalam kesusahan. Kena sabar melalui kesusahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan, kesukaran itu ada kemudahan. Tengok hijrah Nabi itu mudahkah? Hijrah Nabi itu mudahkah? Tak mudah nak. Hijrah Nabi itu lagu mana? Nabi keluar di hujung Safar dah. Bulan Safar 28 kalau tak salah. Nah, Nabi berhijrah dengan susah payah. Terpaksa memanjat bukit Jabal Sur. Masuk di dalam gua Sur 3 malam. No, berjalan berhari-hari sampai di Madinah tu dah berapa belas hari dah. 12 Rabiul Awal baru Nabi sampai di Madinah. Anak sekalian, tak bolehkah Allah hantar mai dekat Nabi borak? Bukankah Nabi dah naik borak daripada Mekah pergi Palestin? Boleh?
Habis itu kenapa Allah buat begitu? Sebab Nabi itu Nabi Ulul Azmi. Sebab itu adalah isyarat jelas kepada umat. Kalau Nabi kamu pun kena lalui susah, Nabi kamu hampir terbunuh, Nabi kamu diseksa, umatnya, sahabatnya diseksa, ada yang mati syahid kerana agama ini, kamu juga kena melalui kesusahan. Kalau Nabi kamu nak dapat ilmu pun sampai begitu, kamu juga kena melalui kesusahan. Kena faham anak, ini sunnatullah. Oh, nak mudah semua. Bukankah sangat mudah hari ni? Di hujung jari kita dapat ilmu. Di hujung jari. Cikgu kita duduk di rumah. Kita duduk di rumah. Cikgu kita buka Google Meet. Kita masuk Google Meet. Nampak macam anak-anak nampak muka saya. Saya nampak muka Ustaz Man. No? Saya nampak muka. Kita pun nampak muka guru kita. Tetapi ada kesungguhan atau tidak? Ada kesungguhan atau tidak? Kita masuk kerana tanggungjawab kita untuk mengaji, kerana kesedaran untuk kita tambah ilmu, kerana fahamnya kita bahawa kita mulia dengan ilmu, bahawa ini tanggungjawab kita sebagai pelajar, anak yang soleh, atau kita masuk melepaskan batu di tangga. Kita buka Google Meet, lepas itu kita tutup muka kita, lepas itu cikgu tu duduk mengajar, berak, cikgu tu punya pulun tak sangka, yang kita ni bagus punya duduk pegang telefon lain, duduk main game, gedebung. Ha? Ada lagu tu? Sebab tu saya nak abang kat tuan-tuan lah. Apa nama, kita pun jiwa pun duk mengajar di sekolah juga kan. Apa, saya nak pesan kat tuan-tuan supaya tuan-tuan dapat mengajak anak murid kita ni bila dia belajar, dia buka tu. Saya tak tahulah apa halangan tuan-tuan daripada suruh mereka buka. Kalau mereka buka ni kita nampak tuan-tuan ni. Kita nampak mereka buat apa. Saya nak anak-anak murid saya buka. Mereka buka. Hari ni tak apalah tuan-tuan tak buka kat saya pun tak ada masalah. Hak buka pengetua ada 1-2 orang buka. Tak ada masalah. Kan? Apa nama, hak buka lah. Kadang dia malu nak buka padahal dia pun pakai kain kelumbung. Tapi dia tak buka, tak apa. Kadang lelaki pun tak buka. Tapi anak murid kita dalam PDPR, you have to buka. Saya nak tengok muka awak sekalian. Tengok muka. Allahu Akbar. Berapa ramai cikgu-cikgu merungut. Ada yang pulun tak deh. Betul tak Ustazah Hamizah kan? Pulun lah kita ni buat. Saya ni bukan asing yang kata PDPR ni. Bini saya pun cikgu, anak saya cikgu, menantu cikgu. Buat PDPR, anak-anak saya penuh dalam rumah tu. Dalam rumah saya ada berpelihara anak sikit ya apa nama Syakman, anak 8 dah nikah dah, tambah menantu seorang, cucu tak main lagi. Jadi dah berapa belas orang dalam tu. Hak duk mengaji ni daripada universiti sampai semua duduk dalam rumah tu. Jadi depa ni PDPR. Anak saya hak yang sulung tu dia perempuan. Lalu minta maaf lah hak jantan tu. Perempuan ni selalunya dia lebih sungguh-sungguh ni. Sungguh-sungguh ni maksud dia ke mana? Dia buat sampai ada papan putih di belakang, ambil gambar dia, ambil gambar hak tulis apa semua. Dia mengajar kelas periksa SPM. Mengajar bahasa Arab. Terang, jerekah macam saya duduk jerekah ni. Berang. Dan tanya-tanya anak murid ada 2 orang. La ilaha illallah, alif pergi mana? Lah masuk anak murid 2 orang baba. Suruh tanya tak tanya. Jeng-reng. Jangan lagu ni. Kita nak mengaji kena bersungguh. Al-juhdu wal-ijtihad. Kataan tadi kan Nabi kata jihadun wa niyatun. Kalau kita tak ada kesungguhan, mana boleh? Yang pipih tak akan datang melayang. Yang bulat tak akan datang bergolek. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Dagang Pak Malau, dagang berempat. Betul tak? Kan? Sahabat belakang tu potong lah. Saja saya ikut tuan Lena pula kan. Tapi nak abang kata lagu tu lah. Kita kena bersungguh-sungguh anak sekalian. Tak boleh. Kita kena bersungguh-sungguh. Nabi suka apa yang disebut sebagai innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah sangat cinta hamba dia yang buat satu-satu kerja, satu-satu amalan. Dia itqan. Itqan ni bahasa Arab, bahasa Melayu dia panggil tekun, Tuan Imam. Tuan Imam Kumunir. Kan? Tekun, makna sungguh-sungguh. Kalaulah kita dapat watak-watak ni dalam sekolah kita, Kak Sakman, bentuk satu tim yang menjadi teras ni. Pilih pimpinan pelajar,
bagi betul-betul depa ni kita hantar masuk dalam kelas, depa nanti tarik semua ni jadi tim, maka depa akan dengan sendirinya akan jadi kuat ya. Saya teringat kita ada sekolah kerajaan negeri juga Mahat Tafiz Sains Darul Aman. Anak saya bekas situ. Jadi itu yang saya tahu tu. Anak saya bekas situ lah ni duk mengaji di Darul Quran. Jadi pada tahun dia tu sekolah Tafiz Sains Darul Aman ni daripada pengetua dia sampai cikgu dia semua baru-baru, muda-muda tuan-tuan. No, waktu tu siapa pun tak dapat ikhtisas lagi, tak ada lagi tak mana. Tetapi depa boleh potong pada ketika itu sekolah-sekolah berasrama penuh. Depa boleh potong. Jadi bila saya dipanggil pi untuk hari dia panggil temu mesra temu mesra profesional tu, kita duk pi, kita waris nak pi jumpa. Bila kita pi tu kita rasa dia punya tu, apa belai ni? Aku dulu pun biasa mengajar di sekolah juga. Awak aku tak rasa macam ni. Dia rasa lain. Rasa lain tu lagu mana? Budak-budak tu depa duduk dalam kelas, depa tunggu cikgu, depa duduk depan, nanti waris mai duduk, seorang-seorang pi sambut di pintu, salam kita ni, depa tu salam cium tangan kita ni, bukan kita pak depa pun. Depa salam. Bukannya budak-budak perempuan hadut salam cium tangan ni selalu budak perempuan. Budak perempuan kot hadut salam cium tangan selalu kita tengok, hai ni budak jantan ni, budak jantan. Makna tertib tu, tertib. Dia sambut kita waris tu. Masuk dalam, saat lagi yang anak yang dah sambut sekali dengan kawan-kawan dia, bawa kita pergi depan guru. Lain aura dia. Lain, tuan-tuan, lain. Jadi bila kita tanya, budak-budak tu dah jadi satu kumpulan dah. Mereka tu jadi satu kumpulan dah. Saya teringat masa saya duduk mengajar dulu, Ustaz Man, waktu saya jadi pengetua juga di Langkawi dulu, Maktab Mahmud Langkawi. Saya duduk berulang sekitar tahun 1998, 99. Dulu long time ago. Saya duduk naik boat tu, dalam boat tu ada siapa? Ada budak-budak Maktab Mahmud Langkawi, ada budak-budak sekolah menengah teknik Langkawi, ada budak-budak MRSM Bitara Langkawi. Nampak tak? Depa ni semua orang darat pergi mengaji di pulau. Depa balik, saya pun balik. Kadang jumpa dengan saya. Jadi boleh tengok depa punya attitude. Budak Maktab Mahmud Langkawi ni, pengetua dia ada, taubat tak berani, tijak semut tak mati, kan? Tentu sekali sudah baik lagi terpuji. Kan? Pasal apa? Depan pengetua kot. Hak lain depa kenal ke saya? Depa tak kenal. Tengok budak satu sekolah tu tuan-tuan, depa pakai baju batik, baju asrama, naik bot baju asrama, lepas tu tiba-tiba hilang, tengok-tengok tak ada dah baju asrama, pelantin bintang mana pun tak tahu. Depa keluar pergi di belakang tu, duk ya, zaman tu boleh keluar naik atas bumbung. Depa pergi buat apa? Dia panggil at-tadkhin. Apa dia at-tadkhin? Majlis fatwa kata at-tadkhinu hukmuhu haramun. Mengerokok itu hukumnya adalah haram mengikut majlis fatwa kebangsaan. Depa pergi balur rokok di belakang. Ada satu budak MRSM Bitara, satu hari naik dengan saya, dia naik dulu, saya naik kemudian. Saya duduk tepi dia. Dia tak tahu bahawa yang duduk tepi dia ni pengetua satu sekolah. Saya duduk tengok kelaku budak ni. Tahu dia buat apa? Tuan-tuan, zaman tu bot lambat tak laju macam lah. Kat 2 jam baru nak sampai. Dia buka buku latihan tu, dia tanda. Lepas tu dia tengok, lepas tu dia semak, lepas tu dia buka belakang. Dia right, dia pangkah, dia right, dia pangkah. Dia buat lagi. Baca, buat latihan. Kalau nak berjaya, kalau nak berjaya, kalau betul awak nak berjaya, awak jangan mimpi kata awak nak berjaya dengan mudah tau. Hak turun daripada langit tu bukan meh dan perak. Hak turun hanya ayat hujan. Awak buat bendang, awak tak tengok gelung ayang, awak tak buka gelung ayang, awak tak buka apa, awak tak tutup gelung ayang ada dalam boleh keluar, ayang luar tak boleh masuk. Faham? Nampak? Kena usaha, kena ketiak. Saya jumpa kemudiannya dengan pengetua MRSM. Kalau tak salah saya, tak ingat. Dia ni convert masuk Islam, pengetua dia tu. Apa, tak ingat.
Pengetua ni cerita, bila saya tanya, saya jumpa, saya cerita lah benda ni. Dia pun habaq. Dia kata masalah saya, dia kata. Budak-budak MRSM ni, dia kata, kami ni duk penin pasal depa ni dia panggil kalau kita kerja dia panggil workaholic. Depa ni kalau buku ni dia macam gila buku sungguh. Baca buku, buat latihan, pulun ni menyembung-nyembung lah kita kata. Sampai kami ni dia kata terpaksa kerah guru-guru himpun budak-budak setelah dah dekat dengan periksa sangat depa pulun, kami takut depa jadi apa? Kami bubuh depa dalam bas, kami bawa pi pantai Pasiak Tengkorak. Bukan ada tengkorak di situ, Pasiak Tengkorak tu tempat nama, cantik pantai tu, sunyi. Nah, tak jauh daripada MRSM Bitara Langkawi. Kami arah budak-budak ni jangan ada apapun yang membawa buku nota atau buku latihan atau sebarang alat tulis. Tak boleh bawa. Tuan bayangkan, hanya bawa diri. Pasal apa? Nak pergi release tension. Pergi sampai di pantai, kamu semua kena mereka di arah turun dan pergi menikmati akan keindahan flora dan fauna di tepi pantai yang juga kebesaran dan keagungan Allah. Tengok ombak, tengok pulau-pulau supaya mata tenang, fikiran lapang, release tension daripada buku-buku. Depa buat apa Ustaz? Depa tengok sat saja, dia kata. Bayangkan cikgu-cikgu balik habaq, dia kata, Tu Haji, depa ni budak-budak ni bukan dia boleh lama tengok hal lain. Dia tengok. Saat lagi kami tengok, mereka duduk dalam grup-grup mereka. Kita panggil group study. Mereka ada kumpulan-kumpulan belajar. Mereka tulis di atas pasiak dengan jari mereka. Mereka masih hidupkan grup untuk kejayaan dan kecemerlangan. So anak-anakku sekalian, jangan mimpi kamu akan cemerlang. Kalau kamu tidak memberikan yang terbaik ketika kamu diberikan peluang. Now, katakan yes kepada diri kamu bahawa kamu nak jadi yang terbaik di antara yang terbaik. Nah, apa yang Nabi kata, walakin jihadun wa niyatun. Tetapi yang tinggal adalah kesungguhan kamu dan niat kamu yang suci untuk kamu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti diterimakan. Kalau kita malas, kita hijrah jadi rajin. Kalau kita lemah, kita hijrah daripada lemah kepada kuat. Kalau kita jahil, tentu tidak lain, kita kena jadi orang yang memahami, kita jadi orang yang berilmu. Kalau kita dulu tidak beramal dengan ilmu, kita berhijrah pada tahun baru ini untuk beramal dengan ilmu kita. Jom jadi anak yang terbaik buat ibu ayah kita nak. Jangan lukakan hati mereka. Selalu minta redha daripada mak ayah. Selalu salam cium tangan mak ayah. Sayang cium dahi mak ayah. Tengok muka, tengok mata bila bercakap dengan mak ayah. Hati-hati dengan pertuturan kamu. Doa ibu dan ayah kita sangat mustajab. Doakan guru-guru kamu, kalau ucapkan terima kasih pada cikgu, terima kasih pada ustaz-ustazah, tolong doakan saya kerana mereka itu adalah sebenarnya juga ibu dan ayah kamu di sekolah. Ya, mak dan ayah kamu di rumah, guru-guru itu ibu bapa kamu di sekolah. Dalam hati ibu bapa, baik ibu ayah yang melahirkan kamu, membesarkan kamu, maupun guru-guru yang mendidik dan mengajar kamu, mereka insan mulia yang dimuliakan oleh syariat kita. Allah kata di dalam Al-Quran, bila Allah kata wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, Tuhan kamu telah menetapkan jangan sembah melainkan Dia, yakni Allah, dan wajib kepada kamu, kepada dua ibu bapa kamu mesti berbakti, berlaku ihsan. Allah letak macam mana kita mesti mentauhidkan Allah. Perkara pertama, nombor dua, jadilah seorang anak yang buat ihsan bakti pada ibu bapa. Tingginya dulu
ibu bapa. Bila Nabi kata innama bu'istu mualliman, aku sesungguhnya diutuskan menjadi guru, menunjukkan betapa tingginya guru, betapa tingginya muallim-muallimah. Mereka ini semua adalah legasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kata man 'allamani harfan fa ana abdullahu, siapa ajak aku satu huruf, aku sudah jadi hambanya. Maksudnya nak abang kata tingginya kedudukan seorang guru bukan hamba macam yang kita faham ini ya. Nak abang kata ketinggian dan kemuliaannya seorang guru. Jadi mari kita faham ancaman yang ada di luar hari ini itu disebabkan kita tidak memahami agama, menjadikan agama sebagai manhaj, yakni manhaj Rabbani, menyebabkan ummah kita umat yang tidak berkualiti. Elakkan daripada kawan-kawan yang tidak saleh, elakkan daripada pengaruh-pengaruh maksiat, jauhi ada kesalahan undang-undang, jangan ambil ketum, jangan ambil dadah, jangan buat benda-benda yang salah ini semua, dan pastikan kamu selalu berdamping dengan Al-Quran. Baca Quran hari-hari, faham Al-Quran dan amalkan Al-Quran. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, saya ingat setakat itu sahaja ceramah Ma'al Hijrah kita secara langsung pada pagi ini bersama dengan seluruh warga Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Nurul Ihsan, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Ayang Hitam, yang dipimpin oleh Ustaz Abdul Rahman, sahabat saya, dan saya doakan semoga Sekolah Arab Ayat Hitam yang terkenal lama dengan pondok Tubuh Haji Bakar Palestin ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan yang terbaik kepada sekolah agama Bantuan Kerajaan Ayat Hitam, dan juga sekolah-sekolah agama kita khususnya di negeri Kedah dan amnya di seluruh negara, dan mudah-mudahan agama kita akan sentiasa dijunjung dengan mata rantainya anak-anak yang terdidik di sekolah-sekolah agama ini sebagai wakil kepada sekolah-sekolah yang lain daripada anak-anak yang akan mengharapkan sentuhan Rabbani daripada anak-anak yang terdidik insya-Allah dengan sempurna di sekolah-sekolah aliran agama kita. Saya ingat setakat itu minta maaf kalau ada salah dan silap. Yang terbaik buat guru-guru sekalian, yang terbaik buat anak-anak sekalian, yang terbaik buat umat ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair jazak diucapkan kepada Al-Fadhil dan Syekh Yusuf bin Haji Ahmad di atas perkongsian ilmu dan pencambahan minda sebentar tadi. Semoga segala mutiara ilmu dan baik-baik nasihat yang telah diutarakan dan dikongsikan kepada kita sebentar tadi dapat dijadikan sebagai panduan, bekalan dan pedoman dalam menempuh kehidupan mendatang. Allah jua yang mengurniakan taufik dan hidayah kepada kita semua. Hadirin sekalian, sebelum kita akhirkan majlis penuh barakah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita aminkan bacaan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Syahid bin Awang. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمعلمينا ولمشايخنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم
ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقرب إليها من قول وفعل وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وعذابها وما يقرب إليها من قول وفعل وعمل ونية واعتقاد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وزوجاتنا وأولادنا وأهلنا ووالدينا وتلاميذنا من الناجحين والفائزين والممتازين والمتفوقين في كل امتحان في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك التوابين، واجعلنا وإياهم من عبادك المتطهرين، واجعلنا وإياهم من عبادك المتقين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم من أصحاب الجنة، وعدنا وإياهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا امتحانا إلا نجحته، ولا حاجة من هوائج والآخرة إلا قضيت ويسرتها يا أرحم الراحمين. استجب اللهم دعاءنا يا الله، استجب اللهم دعاءنا يا رحمن، استجب اللهم دعاءنا يا رحيم، وحقق فيك رجاءنا وآملنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahid di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, selesai sudah majlis kita pada pagi ini. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas komitmen semua pihak dalam menjayakan majlis kita pada pagi ini, khususnya kepada Tuan Penceramah kita pada pagi ini, Tuan Syekh Yusof bin Haji Ahmad, atas kesudian meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kita. Seterusnya jutaan terima kasih juga